berdasarkan kategori. Sebagai contoh, saya boleh klik dekat sini. Contohnya saya ada dekat sini, namanya adalah umur. Saya boleh tengok kat sini. Ada umur. Sekejap saya try run. Wrong with the missing value. Fields with category. Fields with category. Field with category ini adalah category selected. So category selected adalah jantina. Contohlah. Okay, saya try run. Okay, so saya akan nampak kat sini statistik by category by open the attribute table. Okay, ini contoh jika tuan-tuan dan puan-puan ingin menilai statistik bagi membuat perbandingan antara dua variabel. Sebagai contohlah ya. Saya akan ulang balik semula cara dia. Pertama, tuan-tuan dan puan-puan dijemput untuk pergi ke processing toolbox, pergi ke statistics by categories. Okey, contoh. Mungkin tak terpakai lah. Mungkin juga terpakai dalam tuan-tuan dan puan-puan punya analisa ya. Contohnya saya ada case dan kita tahu di dalam case ini kita ada approximately a few information with regard to the jantina, kategori pelajar, tarikh onset, rumah kedai, umur dan juga pihak pentadbiran yang berkenaan ya. Baik, saya akan gunakan maklumat-maklumat ini untuk kita membuat sedikit analisa statistik. Contoh yang paling mudah adalah saya nak tengok umur. Ada tak perbezaan umur antara lelaki dan perempuan? Contoh, tapi saya tak uji secara statistik. Saya hanya uji secara deskriptif. Apa maksud deskriptif? Saya hanya nak tengok min lelaki berapa, min perempuan berapa. Kalau min perempuan lebih rendah daripada min lelaki, maknanya ramai perempuan muda mendapat penyakit ini. Ramai lelaki yang lebih tua daripada perempuan mendapat penyakit ini. Dan sebagainya. Baik. Tapi tuan-tuan boleh buat filter jugalah kan. Sebab dalam data ni ada data yang umurnya kosong. Kosong ni maknanya apa, Pak? Bayi. Ya, betul. Bayi. Jadi tuan-tuan dan puan boleh pergi dekat fields with category ni. Tuan-tuan dan puan boleh tekan butang field category. Tuan-tuan dan puan boleh ambil contoh jantina. Kemudian tuan-tuan dan puan boleh tekan butang run. So bila tuan-tuan dan puan tekan butang run, dia tak akan keluarkan output. Dia juga tak akan keluarkan link seperti yang sebelum ini. Tetapi beliau akan keluarkan attribute table. Jadi tuan-tuan dan puan boleh nampak lah. Ada 265 orang lelaki yang mana umur dia lebih kurang 68, minimum kosong, maknanya ada orang yang bayi, kemudian maksimum 83, ada orang yang umur belum sampai 100 lagi, some tak ada ambil lah, min yang kadang-kadang kita nak pakai. Kalau kita tengok, min perempuan 31, min lelaki 27.9. Kalau kita pakai min, maknanya kita boleh membayangkan bahawa perempuan lebih tua sedikit. Kalau kata penyakit ni punya cerita dalam 2018, dia di kalangan perempuan tua. Faham Dia di kalangan perempuan tua berbanding dengan lelaki muda. Kemudian kalau kita tengok standard deviation ni adalah tambah tolak. So 31 tambah 17, 31 tolak 17 ya. Kemudian kita ada Q1, Q3 dengan IQR. Q1 tahu ke? Ini dipanggil interquartile range ya. Interquartile range digunakan bagi data yang tidak bertaburan normal. Apabila anda pakai median sebagai contoh, maka anda punya kuartil 1 adalah pada 25th percentile ataupun kuartil pertama. Dan anda akan melaporkan kuartil ketiga ataupun 75th percentile. Tak faham Okey, tak apa. Tak apalah, ini data-data yang berkenaan. Maknanya kuartil 1, ini nilai dia. Yang ini adalah kuartil seterusnya. Okey, Malaysia punya kuartil untuk pendapatan. Macam mana? Kita gunakan pendapatan menggunakan mean ke median? Siapa tahu? Malaysia menggunakan median ya, iaitu median 40, median 40, median 20 ya. Faham Sebab itu kita ada 40, 40, 20. Itu yang dipanggil B40, M40 dengan T20. Sebab kita punya cerapan gaji itu sangat mencanak antara satu golongan dengan golongan yang lain. Kalau negara maju kebanyakannya mungkin lebih kepada T20 dia tu banyak lagi lah. B40 dia macam tak ada ataupun sangat tak signifikan lah macam Malaysia agak signifikan lah. That's why itu kena faham juga dari segi statistik. Baik, ada beberapa soalan tak pasal statistik by categories ni? Kalau anda nak menganalisis data ini secara statistik, maknanya nak tahu ada beza ke ataupun tidak ada beza, maka anda perlu menggunakan statistical software. Contoh paling senang, Orange Data Mining tadi. Orange Data Mining akan membantu anda untuk membuat statistical analisis. Baik, kita pergi lagi satu contoh. Namanya adalah Basic Statistics for Field ya. Basic Statistics for Field ini akan membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk mendapat apa-apa nilai statistik yang tuan-tuan dan puan-puan sukalah. So anda boleh dapatkan contoh fieldnya adalah umur. Anda boleh tekan butang run dan dia akan keluarkan algoritma dan juga link seperti yang saya tunjuk kat sini. So kita boleh nampak umur
Ini antara bukan lelaki dengan perempuan ini adalah secara overall secara keseluruhan. Secara keseluruhan kita tahu bahawa minimum value is kosong. Benda ni sebenarnya penting ketika anda buat apa? Siapa tahu? Ini adalah contoh nak buat filter. Contoh macam jabatan tanah, contoh macam tuan-tuan dan perempuan kerja dekat pejabat daerah, pejabat negeri. Contohnya tuan-tuan dan perempuan nak tahu tentang income negara. Tuan-tuan dan perempuan tengok minimum value dengan maximum value. Tengok-tengok, ada orang yang memang tak ada duit. Ataupun misal kata contoh, ada orang yang tak pernah bayar bil. Kat sinilah kita boleh nampak minimum dan maximum value. Nak tengok data 1 juta, 2 juta mungkin tak praktikal. Jadi dengan screening all of the data, then you know already what is happen to your analysis pada masa yang akan datang. That's why basic statistics ni tuan-tuan pun kena tahu jugalah. Walaupun tak banyak sikit, at least you know already what will happen in your data analysis when you make some further projection. Baik, habis dah pasal data-data ni. Next adalah menghasilkan titik rawak. Yang ini saya skip kot. Saya skip sebab ni senang, anda boleh buat sendiri. Ini contoh je. Nanti bila anda tekan butang tadi, dia akan hasilkan 100 titik rawak dalam kotak yang berkenaan. Anda boleh buat. Menghasilkan sampel raster. Yang ini anda akan dapat masukkan sampel tu tadi dalam data lah. Ini sama je macam tadi lebih kurang. Cuma anda boleh kategorikan berdasarkan titik-titik berkenaan. Kemudian summary statistics ni adalah yang saya tunjuk tadi lah. Count, median, mean, standard population, nilai yang berkenaan. Sebab yang kita ni kita ada nilai. Contoh yang saya bagi ni adalah jika anda tak ada nilai. Jadi anda konon-konon buat 10 titik. Macam itulah. So ni mengira jarak antara titik ni tadi saya dah cerita. Vector analysis, distance metric. Ini adalah benda yang bagus. Distance metric untuk kita pelajari. Kita cuba buatlah distance metric sebagai yang terakhir lah. Sebelum ni tadi saya dah buat nearing neighbor. Kita buat distance metric yang terakhir. Selepas itu kita akan pergi kepada cluster analysis. InsyaAllah. Baik, yang terakhir ni saya jemput tuan-tuan dan puan untuk pergi kepada distance metric. Go to the vector analysis tool. Distance matrix yang bawah ni lah. Distance matrix Input point layer is case, and then input ID field, input unique ID is ID lah. Target point layer is your tak adalah Kemudian kita akan pakai summary je lah distance metric linear. Kita try lah pakai standard n kali dengan t. Use the nearest neighboring point is 2 Contoh lah. Ini kita panggil KNN lah. Kita run. Saya rasa ada kan betul. Dah agak dah. Target point layer. Okay, yang ini tak boleh nak run lah. Sebab tuan-tuan puan kena ada layer kena ada polygon. Tapi itulah step dia. Nanti kalau tuan-tuan puan tekan, anda akan dapatlah output seperti yang ditunjukkan di sini. Ini contoh. Nanti dia akan bagilah input ID, mean, standard deviation, minimum dan maksimum. Okey, tak apa. Ini tak boleh buat sebab tak ada case yang berkenaan. Kalau nak buat yang lebih cantik, tuan-tuan puan boleh masukkan petaling. Petaling. Nanti boleh dapat keluarlah data kalau pakai petaling tu. Okey, habis. Sekarang ni adalah masa yang agak kritikal sebab kita nak belajar pula pasal satu software yang terakhir di dalam sesi kita ini. Tetapi ada bagusnya saya nak membuat satu demonstrasi. Boleh tak? Saya nak buat satu demonstrasi.